Dia kata aku tak boleh duduk tengok isteri dia. Tanya kenapa? Aku rindukan wajah Nabi SAW. Dia keluar pergi cari Nabi. Bila tengok muka Nabi dari jauh pun sudah penawar bagi keresahan hati dia. Masya Allah. Kemudian bab maja'a fi thawbil akhdar, bab berkenaan dengan memakai pakaian berwarna hijau. Warna hijau ni adalah warna pakaian ahli syurga, yang kita baca selalu dalam ayat-ayat min istab Allahumma salli ala Muhammad wa hullu asawira min fiddatin, ayat dalam surah Al-Kahfi, dalam surah Al-Insan menyatakan khutr wa yalbasuna thiyaban khutran min sundus wa istabraq. Penghuni syurga akan memakai pakaian berwarna hijau yang dibuat daripada beberapa jenis harir, beberapa jenis sutera yang indah, yang mahal, yang cantik. Dan Nabi SAW sering memakai pakaian berwarna putih dan juga berwarna hijau. Kata Abi Rimthah radhiyallahu anhu qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alaihi burdani akhdaran. Kata Abu Rimthah, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu Nabi memakai dua helai burdah ataupun selendang berwarna hijau. Letak atas bawah itu, letak menutup kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pakaian berwarna hijau adalah warna yang semula jadi, warna yang lembut, warna yang sejuk, dan juga ia adalah warna yang dipakai oleh pakaian yang dipakai oleh penghuni syurga di dalam syurga kelak. Bab ma jaa fi thawbil aswad, bab berkenaan dengan memakai pakaian berwarna hitam. An Aisyah radhiyallahu anha qalat kharaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dhata ghadatin wa alaihi mirdun min sya'rin aswad. Aisyah radhiyallahu anha berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu hari keluar daripada rumah, suatu pagi Nabi keluar daripada rumah memakai kain berwarna hitam. Ma jaa fi thawbil asfar, bab berpakaian berwarna kuning. An Qailah binti Makhramah radhiyallahu anha annaha qalat qadimna ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Qailah, kami datang bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tiba-tiba datang seorang lelaki, ketika itu matahari sudah naik. Qala, lalu dia memberi salam, assalamu alayka ya Rasulullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa alayka assalam wa rahmatullah. Nabi kalau orang bagi salam dia jawab lebih. Itu pun sunat kita buat. Orang bagi salam assalamualaikum, dia jawab waalaikumsalam wa rahmatullah. Kalau dia pun bagi salam assalamualaikum wa rahmatullah, kita jawab waalaikumsalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Demikianlah kita panjang sehingga habis pada kadar yang panjang tu. Dan ketika itu kata Qailah, Nabi SAW bila keluar bertemu dengan lelaki yang datang memberi salam kepada Nabi, Nabi memakai sehelai pakaian yang agak lama usang, asman. Baju Nabi tak ada yang baru-baru
dengan elok ke belakang, dan rambut Nabi paras bahu. Dan kebanyakannya Nabi pakai kopiah dengan sorban, jarang Nabi pakai kopiah saja-saja. Baik, jadi bagaimana untuk mendapat sunnah, mendapat pahala? Maka dengan kita niat memakai songkok kopiah ini adalah mengikut pakaian Nabi SAW. Nah, demikian juga dengan memakai pakaian berwarna. Pertama, hadis-hadis ini nak memberitahu kepada kita boleh memakai pakaian warna apa pun. Walaupun tak sebut sini Nabi pernah pakai warna pink ke, warna ungu ke, warna orange, jemput coklat ke, silver ke apa, tak ada dalam hadis. Boleh tak pakai warna tu? Boleh, tidak ada masalah. Cuma kalau kita pakai warna-warna yang pernah Nabi pakai dengan niat meniru iqtida dengan sunnah Nabi SAW, kita dapat pahala, Masya Allah. Pakai baju Melayu dapat pahala, pakai t-shirt dapat pahala, pakai jubah dapat pahala. Pakailah pakaian apa pun yang ada persamaan warnanya dengan apa yang pernah Nabi pakai, diniatkan ya, tidak nak mengikut Nabi SAW, kita mendapat pahala. Dan ini menunjukkan kepada kita betapa Nabi SAW memperbagaikan warna pakaian itu supaya umatnya menjadi mudah, supaya umatnya menjadi mudah. Tidak seperti golongan seperti pendeta-pendeta atau rahib Yahudi dan Nasrani hanya perlu mengenakan satu jenis pakaian. Imam tak payah baju hitam saja ke, baju apa putih saja ke, dah bebas. Orang agama dalam
bapa, para waris tak boleh membiarkan anak perempuan keluar rumah tak tahu aurat dulu. Kita pun heran kadang-kadang betapa pak dengan mak ni dia tak rasa apa anak dia keluar sampai nak telanjang dulu, dia tak rasa apa. Duduk depan rumah petang-petang tu di taman, wik-wak tu, budak-budak perempuan naik motor pimai berambor 2-3 biji dengan baju ketat, dengan telur ketat, dengan rambut merebang. Dalam hati dia tanya, dia pun ni anak yatim ke? Dia tak ada mak pak pun. Kalau ada mak pak pun buta ke mak pak dia pun ni sampai tak tahu anak dia pakai macam mana. Kalau tak buta pun tak ada perasaan ke ibu dan ayah ni bila tengok anak dia keluar pakai macam tu? Seronok ke tengok anak pakai hampir bertelanjang macam tu? Sebelum lagi anak itu diazab oleh Allah, mak dan bapak dia yang membenarkan pakaian itu diazab dahulu oleh Allah. Sebelum dilaknatnya orang yang berpakaian begitu, kata Nabi SAW, sinfani lam arahuma, 2 golongan yang aku tak jumpa lagi, yang mereka ni takkan masuk syurga, tak akan cium bau syurga. Golongan yang pertama pemerintah yang zalim. Golongan yang kedua ialah nisaun kasiyatun ariyat, golongan wanita yang berpakaian tetapi bertelanjang. Betul, Masya Allah. Dia tak jadi apa dah, tak ada hukum hari ni, tak ada hukum dalam negara kita membataskan pakaian. Berlakulah apa yang sering berlaku, wal-iyad billah. Semoga Allah memberi rasa cemburu yang lebih dalam hati ayah dan ibu terhadap pakaian anak-anak, sampai tak ada rasa apa langsung, sampai anak nak bersembang dengan lelaki mana pun tak apa. Ini bukan dekat kurang iman, akal pun kurang, tak apa nak betul otak tu. Sebab siapa pun dia akan rasa cemburu dalam bab, dia akan rasa nak pertahankan satu perkara yang boleh menyebabkan anak-anaknya terjebak dalam perkara yang tidak baik. Bab majaa fi karahiyatil hariri wad dibas. Bab ni dia ulang balik yang lepas, bab berkenaan dengan larangan memakai sutera dalam apa jua jenis dia, kecuali dalam kitab fiqh menyatakan sekiranya sutera itu lebih sedikit daripada jenis kain yang lain. Contoh kita buat baju batik, sutera dia 49%, 51% lagi daripada jenis pakaian yang lain, katen ke apa ke, maka itu dibenarkan kerana ketika itu sutera tidak begitu lembut. Tapi kalau lebih, sutera 51%, 55%, 60%, yang bakinya adalah kain yang lain, jenis yang lain, maka tidak boleh dipakai oleh orang lelaki. Adapun perempuan pakailah 100% pun, kalau duit banyak sila. Baik. Kata Nabi SAW, man labisal harira fid dunya lam yalbashu fil akhirah. Siapa yang pakai sutera di dunia, dia tidak akan pakai lagi pakaian itu di akhirat. Berarti di antara pakaian istimewa
jaa fi an-nahyi an natfi syai'. So pada bab yang seterusnya kenaan dengan tegahan cabut uban. Hadis sahih ataupun hadis hasan yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Abdullah bin Amr menyatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an natfi syai'. Nabi melarang untuk mencabut uban dan Nabi berkata innahu nurul muslim. Sungguhnya uban itu adalah cahaya kepada orang Islam. Dia utama. Uban ni adalah salah satu daripada wakil ataupun ejen malaikat maut. Tengok kat cermin ada uban dah, maknanya sedanglah diri kita sudah berumur. Kita semakin tua. Kulit kita bukan kulit cekang, kulit redut. Pakailah apa ada iklan dalam TV tu, kartun punya ke apa ke. Kalau umur tua lah selalu ni lah. Selalu tanya orang comel ke tak, selalu tanya malu. Semakin berumur kita semakin datang tanda-tanda kematian, ejen-ejen malakul maut. Di antaranya adalah uban. Bila tengok uban atas kepala ni, maknanya sedang bahawa kita sudah berumur. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala dengan kuasanya menumbuhkan uban di celah-celah yang putih, di celah-celah yang hitam, nak menunjukkan kepada kita betapa kuasa Allah Subhanahu wa taala sampai tahap macam mana rambut yang dulu hitam elok tiba-tiba boleh naik warna putih. Janggut kita dulu mana? Janggut Pak Didik dulu, ingat kecil-kecil dulu main tarawih, kecil jadi imam dulu, janggut hitam kemas cukup garangnya. Kami kalau nak main waktu mula takbir lagi elok tahiyat pergi duduk balik buat warah. Semua hitam, tapi bila semakin berumur dah makin putih dan sebagainya. Lama-lama jadi putih semua dengan bulu kening putih, misai pun putih, semua jadi putih. Baik. Cabut uban ini seolah-olah nak tak mau menerima kehadiran teguran tentang kematian, nak nampak lagi muda. Sebab itu Nabi larang kalau nak warnakan rambut tak boleh warnakan dengan warna hitam, kecuali untuk perang. Sebab apa? Bila warnakan dengan warna hitam, tentu habis uban-uban tu kira-kira dia kena cik muda, nampak remaja balik. Misalnya cukup janggut, buah rambut warna hitam balik, boleh duduk karaoke lagi pagi. Kalau uban dia orang kata tua pun nak duduk sampai pagi, sama dia. Itu dilarang, haram hukumnya menghitamkan rambut. Adapun warna yang lain dibenarkan. Kalau orang lelaki warna merah untuk nampak kegerunan dia itu dengan warna yang dipakai. Dan apabila kita kalau kita ingat dulu kita ada tandingan jabu uban, orang tak mengaji semua dapat benda ni. Kalau dia mengaji dia jumpa tandingan jabu uban, atau suami letak kepala dia atas riba isteri, cabut satu uban kepala abang, lagi abang cabut pula uban kepala cik. Lawan cabut uban orang ni. Tak boleh, benda itu tidak dibenarkan. Wallahu a'lam akan akibat kesan kesihatan. Namun Nabi SAW menyatakan itu adalah cahaya bagi orang Islam. Cahaya bagi seorang Islam. Bab yang seterusnya, annal mustasyara mu'tamanun. Bab orang yang diminta pandangan
kita berjiran dengan keluarga kawan tu, atau kita adik-adik dia, kita sepupu dia, kita ponakan dia, dia main tanya, minta maaf pakcik, boleh tak saya nak tanya sikit batai, apa perempuan ni saya berkenan aku ada isteri, boleh tak saya tahu sikit tentang apa latar belakang kehidupan dia? Kalau kita tahu perempuan ni jenis yang macam mana, memang kita kenal. Abang tu dalam keadaan minta dia supaya berahsia, ini untuk kamu saja, untuk masa depan kamu. Dia ni seorang yang keluar malam balik pagi, dia ni tak heran tak apa, duk bersembang, itu boleh cerita, kerana untuk tidak berlaku suatu masalah yang lebih besar. Atau wanita anak gadis yang dipinang, bila dipinang dia pun dalam tempoh itu dia masih nak menilai dan sebagainya. Dia tanya orang macam mana bakal suami saya ni, macam mana perangai dia, tanya kawan sekerja dia, teman sekelas dia dulu lagu mana. Kena muktaman, kena amanah, kena cerita dia ni. Tak tahu nak abang dia dengan apa jin lebih kurang sikit dia. Kena boleh cerita dia ni tik dada, dia ni tak mau nak semayang, dia ni apa, walaupun zahir keterampilan dia cantik Masya Allah, tapi bab akhlak tak tahu. Boleh abang dah, boleh aib dah, aib mengumpat dah tu, menyebut keburukan orang, mengumpat, tapi untuk perkara yang lebih utama, supaya tidak timbul perkelahian, perceraian, kezaliman ketika berlangsungnya apa kehidupan rumah tangga. Maka orang yang diminta nasihat kena mana? Lalu orang jual kereta second hand, orang jual kereta second hand banyak tak mana? Dia nak bagi kereta dia kuat, bila tanya kereta nak, oh ni bagus, dari A sampai Z semua bagus. Yang ni tuan dia itu jaga semua, padahal dia pun tak kenal tuan dia. Tuan dia main jual ke dia waktu tu, dia proses balik, layang balik, cat-cat dekat tempat jalan apa semua. Ni lalu lagu tu ambil 2 minggu sadar tepi jalan. Oh ni tu punya lah elok ni, tak pernah ni tengok enjin ni, start enjin sejuk apa sengat, dia pun tukar minyak hak likat tu. Rupanya dia tanya kawan, macam mana boleh jadi senyap 2 minggu, lepas 2 minggu apa betul unggang minyak likat. Bila minyak likat ni kurang lagi bunyi je, ni tak amanah. Nak jual terang bagi elok Nabi SAW. Kenapa Nabi boleh pulang daripada Syam membawa barang dagangan Khadijah, membawa balik untung dan barang yang habis, yang rosak pun habis orang beli. Pasal Nabi terang, bila ada orang nak beli, Nabi kata yang ni minta maaf, dia terkoyak sikit ni. Yang ni minta maaf, ada beberapa ciri-ciri yang tak puan elok dah, harga dia macam ni, kalau nak beli juga. Orang bila mendapat keterangan macam tu, orang beli. Dia boleh kira-kira tak apa, tak ni lubang sikit, tak apa, boleh potong kot, boleh tampung kot dan sebagainya. Tapi kalau tak cerita, tengok hak luar tu elok, orang balik, walau dia boleh ejah, tapi timbul rasa geram tak seronok, atau dia boleh humpuk balik depan peniaga yang tu, dan itu menimbulkan apa, rasa tak puas hati di kalangan dia dan orang lain juga. Maka ketika itu dia mengalami kerugian. Orang yang tipu ni tak lama, mungkin 5-6 pelanggan dia boleh tipu, kemudian yang lain dia tak boleh tipu, dia dah cari makan dah, kerana orang dah bercakap, orang dah bersembang tentang dia. Maka orang yang diminta pandangan haruslah beramanah. Anak kita minta pandangan kat kita bagi pandangan yang memberi pilihan kepada dia. Jangan memberi pandangan yang menekan dia ataupun mewajibkan dia untuk memilih satu je. Sekiranya perkara yang dia minta itu dalam bentuk yang dia boleh pilih. Cik nak ngaji mana apa, lepas habis ni, lepas habis diploma nak masuk U mana, tanya dia kenan macam mana, dia tanya yang macam ni, yang macam ni, dia ada pilihan. Maka kita bagi pandangan kita, di samping membebaskan keputusan kepada dia untuk dipilih. Ini akan dihormati oleh anak-anak, oleh siapa sahaja. Anak mereka diberi seolah-olah dihargai dalam menentukan keputusan mereka. Baik. Wallahu a'lam. Kemudian kita akan masuk bab yang perlu pada keterangan yang agak panjang, ja'a fi syu'um, bab
berkenaan dengan